KPM. Baiklah, mana murid-murid cikgu ni? Nak daftar ke tak nak ni? Dah petang dah ni. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu nak tanya, kat sini ke tempat untuk daftar masuk asrama? Ya, sudah tentu. Ini tempatnya. Okey, boleh saya letak barang dulu kat sini. Okey, silakan. Siapa nama awak? Nama saya Irfan cikgu. Okey, boleh cikgu Irfan. tengokkan dulu file Baik, saya. saya tengok sekejap nama orang kamu. Dah jumpa kawan-kawan ke di luar sana? Tak ada cikgu, saya tak ada kawan dekat sini. Ada kawan? Alah, jangan risau. Nanti kan lama-lama awak ada di sini, kawan dapat. Mula-mula dapat kawan baru. Lepas tu, yang paling penting Irfan dapat fokus dalam pelajaran. Itu yang paling penting, betul tak? Itu yang paling penting, betul cikgu. Ya, jadi jangan masam-masam muka cikgu tengok sedih je. Kalau macam tu Irfan akan cuba yang terbaik untuk tinggal dekat asrama ni. Boleh? Ya, selamat maju jaya Irfan. Cikgu ambil dulu borang kamu, silakan. Blok Irfan dekat mana? Di blok A untuk pelajar lelaki. Ya, silakan. Terima kasih cikgu, jumpa nanti ya. Bersemangat Irfan. Okey, bersemangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Blok A. Ya. Situ. Oh, kat sini. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah rendah Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua menonton? Irfan doakan agar anda keadaan yang baik dan ceria selalu. Untuk hari ini sebenarnya, kita akan mendalami ilmu bahasa Melayu untuk tingkatan 1. Dan sekarang ini Irfan akan perkenalkan guru kita, iaitu Cikgu Irma Hanum binti Jubri dari SMK Dharma Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan, cikgu khabar baik. Alhamdulillah. Irfan sihat? Saya sihat. Saya tadi baru masuk asrama. Berjumpa dengan Cik Irma tadi. Nampak dah ceria dah. Dah ceria, dah bersemangat. Ya, Okey. Kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Syamila Nair, anak perempuan Chandran dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Ceras, Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu Syamila kerana bersama kami untuk episod kali ini. Baik. Untuk itu cikgu, kita tidaklah bertiga saja kerana kita ditemani oleh murid-murid cikgu yang berada di tempat sekarang ini. Jadi apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Baiklah, bersama-sama cikgu pada hari ini dalam Google Meet, murid yang pertama, Muhammad Hafiz Azri bin Abdullah. Hai Hafiz. Seterusnya, Swega Bad Manaden. Hai Swega. Murid cikgu yang ketiga ialah Muhammad Fauzan Amin bin Arif Fasya. Hai Fauzan. Dan yang keempat, Alia Nur Syuhada binti Muhammad Khairuddin. Hai Alia. Baik, kita bersama dengan 2 ekor kumbang dan 2 kuntum bunga bersama kita untuk episod kali ini. Jadi, seperti yang Ifah katakan tadi, kita akan belajar bahasa Melayu tingkatan 1. Tetapi sebelum itu, Ifah nak tanya sikitlah, apa kaitan gimmick kita dengan topik untuk hari ini, Cikgu? Baik, terima kasih Irfan. Jadi, Cikgu akan terus maklumkanlah ya tentang tajuk kita pada hari ini bertepatan dengan yang kita lakonkan tadi, iaitu kita Irfan pada hari ini perlulah bersedia untuk menerima ilmu walau di mana juga kita berada, kerana kita ada pada masa kini cabaran pendidikan itu sangat besar. Baik. Jadi bersedia untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi cikgu akan teruskan dengan apakah ilmu yang kita nak tuntut, yang kita nak belajar. Jadi kita akan selami sama-sama pada hari ini standard kandungan yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu 2.4 membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan kelancaran membaca, meluaskan pengetahuan, meluaskan perbendaharaan, kata dan ilmu pengetahuan. Jadi standard pelajaran kita ialah 2.4.1 membaca secara ekstensif bagi bahan fiksyen dan bukan fiksyen untuk meningkatkan penguasaan kosakata dan ungkapan menarik dengan pemahaman dan penghayatan yang baik. Jadi Irfan bahan fiksyen dan bukan fiksyen. Mungkin Irfan dah tahulah, tapi cikgu nak terangkan juga di sini bahan fiksyen itu ialah bahan rekaan karya rekaan maksudnya di depan Irfan. Jadi murid-murid di sekolah telah dibekalkan dengan bahan komsas. Jadi yang mereka dapat itu seperti novel, cerpen, itulah yang dikatakan dengan bahan fiksyen. Okey, ini antara contohnya cikgu. Ya, betul. Kalau bukan fiksyen pula sudah tentulah yang sebaliknya, iaitu yang ada fakta dan selalunya mempunyai fakta lah untuk murid-murid baca. Jadi cikgu akan teruskan dengan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Jadi akhir siaran nanti cikgu harap murid-murid dapat membaca pelbagai bahan dengan teknik KWLH. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan maksud kosakata dan ungkapan menarik daripada petikan teks. Yang ketiga, murid-murid dapat membina ayat bagi kosakata atau ungkapan daripada petikan teks. Jadi
izinkan cikgu untuk menerangkan juga beberapa istilah yang kita akan sebut dalam pelajaran kita pada hari ini, iaitu ekstensif ya. Ekstensif ini bermaksud luas liputannya. Jadi pada hari ini murid-murid akan membaca bahan yang terdiri daripada bahan fiksyen dan bukan fiksyen ya. Jadi bacaan itu adalah bacaan yang luas dengan teknik yang kita akan buat nanti, teknik KWLH. Seterusnya, maksud kosakata. Baik Irfan, apabila kita membaca, sebenarnya kita akan meningkatkan pembedahan kata kita. Maksudnya apabila kita baca, kita dapat perkataan baru, betul? Kita akan jumpa dengan pelbagai perkataan yang Jadi baru. itulah yang kita sebut sebagai pembedahan kata. Jadi perlu banyak membaca. Seterusnya, ungkapan menarik. Jadi ungkapan menarik ialah susunan kata yang menarik dan mempunyai maksud tertentu seperti peribahasa, kata-kata hikmat dan cogan kata. Baik, saya teruskan dengan sebelum itu, cikgu nak beri contoh lah kan, ungkapan menarik kan. Jadi berkaitan dengan tema kita hari ini, wadah ilmu. Contoh, kita boleh gunakan membaca jabatan ilmu. Jadi nak dapat ilmu banyak kan, kita kena membaca. Jadi bersesuaianlah dengan tajuk kita hari ini, kena membaca. Kena membaca. Untuk meningkatkan ilmu. Baik, seterusnya ialah teknik bacaan KWLH. Jadi untuk teknik bacaan KWLH ini, cikgu ingin meminta murid-murid cikgu yang berada dalam Google Meet untuk bersama-sama dengan cikgu terangkan sedikit apa yang murid faham tentang KWLH ini, sebab murid-murid dah pun buat di dalam kelas sebenarnya. Dah selalu baca, dah selalu buat. Baik, boleh tak kita dapatkan respon daripada murid pertama? Okey, siapa nak cuba dulu? Mungkin kita boleh dengan huruf K. Apakah yang dimaksudkan dengan K dahulu? Silakan. Apa itu K dalam KWLH? Silakan murid-murid cikgu. Siapa nak jawab, angkat tangan? Izinkan saya, cikgu. Okey, Fauzan, silakan Fauzan. K ialah no perkara yang sudah diketahui sebelum membaca. Ya, terima kasih Fauzan. Bagaimana pula dengan W? Siapa nak cuba? Izinkan saya, cikgu. Ya, Hafiz. W ialah what, perkara yang hendak diketahui sebelum membaca. Terima kasih. Kemudian kita pergi kepada huruf L. Apa maksud L di situ? Izinkan saya, cikgu. Ya. L ialah learn, iaitu perkara yang dipelajari selepas membaca. Terima kasih Suiga. Bagaimana pula dengan H? Silakan. Siapa nak bantu untuk huruf H pula? Ya. Ada tak siapa nak? Izinkan saya cuba, cikgu. Ya, Alia. Sila Alia. H ialah how, yang bermaksud cara untuk mendapatkan maklumat tambahan yang ingin diketahui melalui bacaan seterusnya. Baik, terima kasih. Jadi, itulah yang disebut sebagai KWLH. Jadi, cikgu nak terangkan juga bagaimana nak laksanakan KWLH ini dalam bacaan kita nanti. Baik, murid-murid telah pun dibekalkan dengan borang ataupun carta KWLH. Mungkin murid-murid boleh angkat sedikit, nak tengok mana borang tu murid-murid. Okey. Ya, okey, kurang jelas sedikit. Okey. Baik, jadi apakah yang murid perlu lakukan, Irfan? Jadi di lajur K, murid-murid sebelum murid-murid baca, murid-murid perlu nyatakan dahulu tajuk besar ataupun tajuk kecil di lajur K. Di K. Ya, kemudian maksudnya apa yang mereka tahu sebelum buat bacaan. Kemudian kita pergi kepada lajur W. Murid-murid boleh bina soalan apa yang mereka ingin ketahui daripada bahan bacaan itu. Baik. Kemudian lajur yang ketiga ialah lajur L. Apa yang telah murid dapat, perkara yang murid telah belajar daripada petikan. Jadi murid-murid perlu masukkan maklumat dalam lajur L, iaitu lajur yang telah dipelajari. Seterusnya kita ada lajur H. Jadi bagaimana murid-murid nak mengetahui maklumat tambahan sekiranya perkara yang murid ingin ketahui dalam lajur W tadi tak dapat dalam bahan bacaan. Ya, tak ada dalam bahan bacaan. Maka maklumat tersebut dipindahkan dalam lajur H dan murid-murid perlulah mencari sumber lain untuk membuat bacaan yang seterusnya supaya dapat tahu apa yang lagi yang mereka belum ketahui. Baik, itu caranya untuk kita membuat bacaan dengan baik menggunakan teknik KWLH. Jadi itu antara benda yang kita akan cuba sampaikan pada hari ini. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika? Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
Bertemu kembali kita di Didik TV KPM khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tingkatan 1. Jadi kita masih bersama dengan Cikgu Irma Hanum untuk hari ini. Untuk segmen kali ini, apa pula yang akan kita bincangkan? Silakan, Baik, terima Cikgu. kasih Irfan. Segmen yang seterusnya sekarang kita akan lakukan segmen teroka ilmu. Jadi Teroka apakah yang ilmu. murid-murid akan lakukan? Murid-murid akan melengkapkan carta ataupun jadual KWH yang kita bincangkan tadi, dan selepas membaca pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen itu, mereka akan lengkapkanlah borang tersebut. Jadi Irfan, sebelum kita nak pergi kepada bahan bacaan, saya. cikgu nak minta tolong Irfan untuk bantu cikgu Okey, tak tolong apa, bahagikan cikgu? anak murid cikgu ni kepada kumpulan mereka. Okey. Jadi satu kumpulan dua nama Irfan. Satu kumpulan dua nama. Ya, Irfan boleh Okey. pilihkan nama mereka dalam balang tersebut. Maknanya nasib mereka berada di tangan Irfan Ya, sekarang ni. betul, Irfan. Kita- Okey, jadi Irfan akan pilih dulu. Okey, yang pertama ikan bula. Irfan akan pilih warna kuning. Okey. Okey. Yang pertama. Dan Irfan akan ambil warna merah pula. Merah. Baik, siapakah? Boleh Irfan Okey. bacakan namanya? Yang pertama kita ada Swega. Ya. Yang kedua kita ada Fauzan. Baik, terima kasih. Bermaksud ini kumpulan pertama iaitu Ini kumpulan kumpulan fiksyen. Okey, ini kumpulan fiksyen. Ya, jadi Baik. Beralih kepada kumpulan non-fiksyen pula. Aha. Iaitu kita ada Hafiz Azri dan juga Alia. Alia. Jadi berwarna hijau dan berwarna biru. Jadi inilah kumpulan kedua iaitu kumpulan bukan fiksyen. Jadi kita akan teruskan. Terima kasih Irfan sebab bantu Sama-sama. cikgu. Baiklah murid-murid sekalian, ini ialah petikan yang cikgu dah paparkan ini. Petikan yang cikgu maksudkan tadi iaitu petikan 1 cerpen Anak Kampung Sira Menuju Cita-Cita. Manakala petikan yang kedua ialah rencana pembelajaran abad ke-21. Jadi cikgu nak maklumkan juga di sini Irfan. Baik, untuk petikan kedua ini telah dilakukan sedikit pengubahsuaian untuk menyesuaikan dengan aktiviti pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi murid-murid telah pun murid-murid boleh buka buku teks ya, muka surat 164 dan muka surat 165 yang berada untuk buku teks tingkatan 1 Bahasa Melayu. Baik, jadual pun murid-murid telah dapat, maka cikgu kira murid-murid bolehlah bersedia untuk memasukkan maklumat yang murid-murid ketahui sebelum buat bacaan, yang di lajur K dan W, apa yang murid-murid ingin ketahui daripada petikan tadi. Boleh murid-murid cikgu? Okey, silakan murid-murid boleh mula menuliskan jawapan dalam jadual yang cikgu berikan. Okey, jadi cikgu paparkan sekali lagi petikan tadi Irfan. Silakan cikgu. Okey, jadi petikan pertama, petikan kedua. Jadi murid-murid nak isi apa? Nanti kita dengar jawapan murid-murid, tapi seperti cikgu terangkan tadi, murid-murid boleh letak tajuk utama, tajuk besar, tajuk kecil. Itu di K, cikgu ya? Ya, untuk di bahagian K. Okey. Okey, dan di bahagian W pula antara perkara yang murid-murid ingin ketahui. Ya, jadi di sini Irfan, murid-murid bolehlah membina soalan menggunakan kata tanya. Kata tanya, Contoh, okey. apakah lagi? Mengapakah? Apakah? Bagus. Siapakah? Jadi bagaimana? Di manakah? Jadi semua soalan itu kita boleh gunakan di bahagian W. Apa Okey. yang murid ingin ketahui? Jadi cikgu kira murid-murid mungkin dah bersedia. Betul. Boleh ke murid-murid cikgu? Dah bersedia atau belum? Okey, kalau dah bersedia, kita boleh mulakan. Okey, kumpulan yang pertama Baik, ke yang kedua dulu? pertama. Okey, kumpulan pertama terlebih kumpulan dahulu. fiksyen. Okey, jom kita tengok apa yang mereka boleh kongsikan. Siapa nak mulakan dahulu? Ini antara Fauzan dan juga Swega. Silakan. Ya betul, Fauzan dan Swega. Izinkan saya, cikgu. Ya, silakan. Perkara yang saya sudah ketahui sebelum membaca bagi petikan 1 ialah Anak Kampung Sira Menuju Cita-Cita. Seterusnya, perkara yang ingin saya ketahui sebelum membaca ialah siapakah anak kampung Sira, cikgu? Selain itu, apakah yang berlaku kepada anak kampung Sira, cikgu? Baik, terima kasih Swega atas jawapan tadi. Kalau jadi cikgu jadi Swega pun cikgu nak tahu perkara tersebut. Betul. Ya. Dan kita dengar jawapan yang kedua. Ahli kumpulan yang kedua, silakan. Silakan Fauzan. Fauzan, Izinkan saya, cikgu. silakan. Perkara yang saya sudah ketahui sebelum membaca petikan ini ialah ianya sebuah cerpen. Seterusnya, perkara yang ingin saya ketahui sebelum membaca ialah bagaimanakah anak kampung Sira mencapai cita-citanya. Selain itu, adakah anak kampung Sira mencapai cita-citanya, cikgu? Ya, tepat sekali. Cikgu bersetuju dengan jawapan daripada Fauzan tadi. Jadi kita tengok daripada bahan dah tahu dah ini bahan cerpen dan apa yang nak mereka ketahui, mereka jawab yang dikongsikan oleh Fauzan tadi sangat bertepatan lah. Jadi cikgu, murid-murid di rumah jangan bimbang. Cikgu boleh kongsikan cadangan jawapan tadi pada paparan skrin. Ini adalah antara jawapan yang cikgu dah tambah baik juga daripada murid-murid cikgu. Baik. Jadi kita selesai kumpulan pertama. Jadi cikgu, sebelum
Sebelum itu, kita nak bagi ganjaran sikit boleh? Sudah tentu. Hampir cikgu okey. terlupa. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Berapa ganjaran untuk Jadi sebenarnya, Fauzan dan juga ya, untuk Suega? lajur K dan W ini tidak mudah tapi tidaklah sukar juga. Tidaklah semudah itu. Okey. Jadi kita nak, cikgu rasa cikgu nak bagi 4 bintang dulu boleh? 4 bintang sebab dia sebenarnya jawapan itu sudah ada. Maksudnya maksud cikgu daripada tajuk kan. Betul, Kemudian betul. apa yang mereka nak tahu, mereka boleh bina ayat. Tapi sebenarnya binaan ayat itu pun mencabar juga. Betul. Okey. Jadi saya 4 rasa bintang bagi kepada 4 bintang Fauzan dan dahululah. juga Suega. Ya, terima kasih Okey, Irfan. baik Irfan. Boleh Kat cikgu tanpa teruskan dulu. dengan kumpulan yang Silakan kedua. dulu, cikgu. Baik, silakan murid-murid cikgu bagi petikan yang kedua untuk berkongsi jawapan. Silakan. Izinkan saya, cikgu. Ya. Perkara yang saya telah ketahui sebelum saya membaca petikan itu ialah pembelajaran abad ke-21. Ya. Seterusnya, perkara yang saya ingin ketahui ialah apakah pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, bagaimanakah pembelajaran abad ke-21 dilaksanakan di dalam kelas, cikgu? Baik, terima kasih Hafiz. Jawapan Hafiz tu pada cikgu agak baik ya, soalan yang ditanyakan bertepatan dengan tajuk dan bertepatan dengan bahan bacaan tersebut. Jadi bagaimana pula dengan ahli yang kedua? Siapa? Alia. Alia, Okey, betul, Alia. cikgu. Silakan Alia. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Perkara yang saya ingin ketahui sebelum membaca teks, perkara yang saya sudah ketahui sebelum membaca teks ialah aktiviti berkumpulan yang menarik. Perkara yang saya ingin ketahui ialah apakah kelebihan pembelajaran abad ke-21. Baik. Seterusnya, apakah cabaran dalam pembelajaran abad ke-21 cikgu? Baik, terima kasih Alia atas soalan yang ingin ketahui, yang perkara yang ingin kamu ketahui itu juga cikgu bersetuju. Jadi murid-murid di rumah jangan bimbang juga, cikgu kongsikan juga cadangan jawapan daripada murid-murid cikgu tadi. Silakan, cikgu. Okey, baik, untuk rujukan murid-murid ya. Jadilah, baiklah, sekarang kita teruskan dengan aktiviti bacaan. Tadi kita belum baca tapi murid-murid dah berikan K dan W. Sekarang kita dah akan baca. Tapi cikgu ganjaran. Ya, Untuk maaf murid-murid Irfan, kita lupa apa? lagi sekali. Sebab saya tahu ini antara cara untuk kita bagi semangat lagi kepada mereka. Betul. Terima Okey. kasih Irfan. Sama-sama. Untuk yang ini cikgu nak bagi 5 lah. 5? Sebab soalan yang okey. diajukan itu sebenarnya agak baiklah. Sangat agak baik soalan yang diajukan. Jadi cikgu teruskan dengan bacaan. Silakan, cikgu. Baik, Ifah kat baik. tanpa Kita mulakan dulu. dengan petikan pertama dahulu. Silakan ahli kumpulan yang pertama untuk membuat bacaan. Silakan. Siapakah? Giliran siapa? Izinkan saya, cikgu. Oh ya, Suega. Silakan Suega. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Pesan Tok Batin Kaloi semasa mereka bersama-sama memancing ikan lambat di lubuk setoi. Sanom Halut hanya senyum kelat. Dia mengangguk-anggukkan kepala walaupun di lubuk hatinya masih berbelah bahagi. Tawaran untuk tinggal di asrama itu membebankan fikirannya air-air ini. Sanom sayang akan lubuk setoi, sungai serai dan hutan berluka yang sudah lama menjadi kawan karibnya itu. Suka untuk dia melupakan hobi memancing mandi sungai dan memikat burung terkukur. Baik, terima kasih Suega atas bacaan. Suaranya agak perlahan tapi sebutannya masih jelas dan betul ya. Terima kasih Suega. Jadi di sini pun kita boleh bagi ganjaran kepada Suega. Berapa, Irfan, cikgu? Cikgu nak bagi 4 bintang untuk Suega 4 boleh? bintang dulu. Okey, masih 4 bacaan bintang baik. lagi. Baik, cikgu teruskan dengan murid yang kedua. Silakan. Izinkan saya cuba, Ya, cikgu. terima kasih Fauzan. Silakan. Sanom, kamu boleh mendaftar asrama sekarang. Bilik kamu di blok 3A tingkat 2. Ujar guru lelaki yang bertali leher itu. Sanom tersentak seketika. Ibu terus menarik tangannya agar segera ke blok asrama. Sanom akur, seorang murid senior datang menghampiri mereka. Mari saya tolong. Sambil tersenyum, dia mencapai beg pakaian Sanom. Terima kasih. Sanom mengulurkan tangan bersalaman. Semasa melangkah masuk ke dalam asrama, dia berasa teruja untuk terus tinggal di situ. Wah, cantiknya bilik itu, Ibu. Sanom berjanji akan belajar bersungguh-sungguh di sini. Ujar Sanom. Ibu tersenyum gembira melihat Sanom. Baik, terima kasih Fauzan atas Itu dia bacaan bacaan tadi. Fauzan. Macam mana cikgu bacaannya? Bacaannya ada nada waktu dibaca dialog tadi. Jadi sangat baiklah. Tapi cikgu masih nak bagi 4 lagi. 4 lagi. Boleh, Ifah kata Baik, apa dulu? kita teruskan dengan murid yang kedua, boleh? Silakan. Baik, kelas, murid-murid sekalian, untuk bahagian yang ketiga petikan ini, cikgu minta murid-murid di rumah bolehlah baca sendiri bahagian yang ketiga. Cikgu akan teruskan dengan petikan yang kedua, iaitu rencana pelajaran abad ke-21. Boleh tak cikgu minta murid untuk bacakan yang ini? Silakan. Tinggal saya, cikgu. Ya, silakan Hafiz. Pembelajaran abad ke-21 merupakan suatu bentuk transformasi dalam sistem pendidikan. Kemahiran dan pengajaran
abad ke-21 merujuk beberapa kompetensi teras iaitu kolaboratif, cerdik digital, kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran berpusatkan murid. Di dalam bilik darjah, murid perlu aktif menjalankan aktiviti pembelajaran. Aktiviti pembelajaran bukan lagi dipimpin oleh guru semata-mata, tetapi turut melibatkan peranan murid bagi menjayakan suatu proses pembelajaran. Murid juga perlu bijak mencari bahan dan aktif bersoal jawab dengan guru semasa pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran abad ke-21 tidak mudah. Namun, ada peribahasa menyatakan, hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Guru-guru dan murid-murid harus bersikap positif. Baik, terima kasih Hafiz. Okey, jadi bacaannya cikgu fikir macam ada sedikit tersekat-sekat tadi. Jadi cikgu fikir cikgu nak bagi 4 bintang lah untuk Hafiz bagi bacaan kali Kita ini. ada masa lagi untuk perbaiki, jangan risau. Betul. Kita ada masa lagi untuk baiki. Setiap kali bacaan di dalam kelas kan memang murid-murid sentiasa belajar untuk membaiki bacaan mereka. Boleh tak cikgu teruskan dengan murid yang kedua, cikgu Kira? Silakan, cikgu. Jika saya cikgu. Silakan Alia. Pembelajaran secara kolaboratif juga penting dalam pembelajaran abad ke-21. Pelaksanaannya boleh dilakukan antara guru dengan murid, murid dengan murid ataupun murid dengan teknologi maklumat. Pembelajaran secara kolaboratif dapat mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyeronokkan. Mereka akan membantu untuk menyelesaikan masalah pembelajaran supaya objektif pembelajaran tercapai. Bak kata peribahasa, bersekutu bertambah mutu. Selain itu, pembelajaran abad ke-21 juga mempunyai matlamat serampang dua mata kerana murid dapat mengaplikasikan pelbagai kemahiran semasa pembelajaran dan pengajaran. Mereka akan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran berbahasa dan kemahiran reka cipta dengan baik. Seterusnya, murid juga dapat belajar secara hands-on sehingga mampu menghasilkan sesuatu. Pembelajaran secara teori sahaja tidak digalakkan dalam pembelajaran abad ke-21. Murid perlu menghasilkan sesuatu seperti membuat pembentangan kertas kerja, memberikan pendapat, menghasilkan model projek dan sebagainya. Mereka juga mestilah mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan berani. Hasil tugasan murid dinilai secara pentaksiran sumatif bukan hanya secara formatif. Baik. Terima kasih Alia. Jadi sebutan nadanya juga bersesuaian untuk bacaan kali ini. Jadi cikgu nak bagi Alia 5 bintang. 5 bintang. Okey, baiklah. Murid-murid telah selesai membaca. Betul. Sekarang kita teruskan untuk melengkapkan borang kita tadi. Jadual ataupun carta KWLH kita. Jadi murid-murid, cikgu fikir murid-murid tadi telah pun bersedia ya untuk kita kongsikan apakah murid-murid yang telah murid-murid pelajari daripada bahan bacaan kita tadi. Kita mulakan dengan petikan yang pertama. Mungkin boleh kongsikan jawapan bagi L lebih dahulu. Silakan. Izinkan saya, cikgu. Ya, terima kasih Suega. Perkara yang saya pelajari selepas membaca ialah anak kampung Sira ialah Sadum Halo, iaitu anak orang asli dari kampung Sira. Seterusnya, Sadum Alim masuk ke asrama dengan perasaan yang berat hati, tetapi akhirnya dia berasa teruja untuk belajar dan mencapai cita-citanya di sana. Baik, itu saja Suega. Terima kasih. Jadi jawapan Suega tadi sebenarnya telah pun, kalau Irfan perasan, apa yang ingin diketahui telah pun terjawab di bahagian L dipelajari. Jadi maklumat tersebut ada dalam petikan. Jadi adalah kaitannya cikgu kan? Ya, jadi terjawablah persoalan yang ingin diketahui tadi. Bagaimana pula dengan yang kedua? Silakan. Izinkan saya, cikgu. Ya, Fauzan. Silakan Fauzan. Perkara yang saya pelajari selepas membaca ialah Sanum Aloy menyatakan bahawa dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Kemudian? Okey, dia akan belajar betul-betul untuk mencapai cita-citanya. Okey, baik, itu saja. Bagaimana Fauzan dengan yang keempat, cikgu kira ada lagi satu soalan, betul tak Fauzan? Cikgu, untuk soalan kedua yang ingin saya ketahui tidak ada dalam petikan, cikgu. Oh, tiada Tidak dalam ada. petikan. Jadi nak buat apa Irfan kalau Kita tiada? kena tambah bacaan kita, cikgu. Ya, betul. Terima kasih. Jadi murid-murid bolehlah pindahkan maklumat tersebut dalam lajur H. Dan apakah yang perlu Fauzan lakukan? Mungkin Fauzan boleh kongsikan? Apa yang Seperti cikgu Fauzan nak maklumkan buat? tadi. Macam mana nak cari jawapan kepada persoalan tadi? Saya akan cuba melayari internet untuk mencari dan membaca cerpen ini atau mencari sumber daripada buku cerita. Ya, tepat okey. sekali. Terima kasih tahniah cikgu ucapkan untuk kumpulan yang pertama ini. Mereka kumpulan berjaya fiction. menyelesaikan lajur KWLH. Bagi maklumat yang telah dibaca, boleh cikgu teruskan tak dengan yang Silakan, seterusnya? cikgu. Baik. Boleh, tak ada Ya, masalah. jadi cikgu teruskan dengan petikan yang kedua. Silakan. Ini bagi kumpulan bukan fiction. Kumpulan bukan fiction. Siapa nak cuba dulu? Cikgu.
Ya, Hafiz. Silakan Hafiz. Pembelajaran abad ke-21 merupakan suatu bentuk transformasi dalam sistem pendidikan. Selain itu, pembelajaran abad ke-21 merujuk beberapa kompetensi teras iaitu kolaboratif, cerdik digital, kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Seterusnya, pembelajaran abad ke-21 dilaksanakan dalam bilik darjah dengan berpusatkan murid. Selain itu, pembelajaran dilaksanakan secara kolaboratif dan menggunakan aspek kemahiran berfikir arah tinggi. Okay, baik. Baik, itu saja Hafiz jawapannya. Maksudnya apa yang Hafiz dapat tadi ada dalam petikan yang dibaca tadi. Jadi selesai. Maksudnya Hafiz berpuas hati lah kerana dapat tahu apa yang dia nak tahu. Okey, baik. Kita pergi kepada yang kedua. Siapakah? Gilirannya Alia saya kira. Sila Alia. Terima kasih cikgu. Ya. Perkara yang saya pelajari selepas membaca petikan ini ialah kelebihan pembelajaran abad ke-21 ialah dapat mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyeronokkan. Ya. Murid-murid dapat menguasai kemahiran menyelesaikan masalah, berbahasa dan reka cipta dengan baik. Baik. Selain itu, murid-murid dapat berfikir secara kreatif dan kritis. Baik. Seterusnya cikgu, Ya. bagi cabaran dalam pembelajaran abad ke-21 tiada dalam petikan cikgu. Oh, tiada dalam petikan. Jadi Alia, apa yang harus kita lakukan Alia? Seperti yang cikgu beritahu Fauzan tadi. Apa kita boleh buat Alia? Jadi soalan ini saya akan masukkan dalam laju hash. Ya, tepat sekali. Kemudian? Baik, bagaimana Alia ingin mencari tahu tentang maklumat yang seterusnya? Saya Kongsikan. akan melayari internet atau bertanya sendiri kepada cikgu. Bertanya terus kepada cikgu. Jadi cikgu kena jawab lah ya. Silakan Okey, baik. cikgu. Dah ditanya tu. Cikgu ingin kongsikanlah Baik. cabaran dalam pembelajaran abad ke-21 ini. Jadi antaranya ialah cabaran daripada seorang guru itu sendiri. Guru perlulah ada persediaan. Kena tahu untuk melaksanakan pembelajaran abad 21 di dalam kelas. Yang kedua, guru perlulah ada perancangan sebelum melaksanakan pembelajaran abad ke-21 di dalam kelas kerana masa untuk menjalankan aktiviti pembelajaran abad ke-21 ini sebenarnya agak panjang. Betul. Jadi kalau rancangan itu tidak begitu baik, akan mengganggu keseluruhan pembelajaran dan mungkin objektif tidak tercapai. Jadi itu antara cabaran yang cikgu boleh kongsikanlah. Jadi Alia boleh teruskan cari bacaan maklumat lain untuk mengetahui cabaran yang seterusnya. Jadi Irfan, cikgu kira murid-murid cikgu telah pun berjaya ya melengkapkan jadual KWLH ini dengan sebaiknya. Jadi cikgu nak bagi bintang lah untuk anak murid cikgu, boleh ke? Berapa bintang untuk kesemua murid cikgu? Sebab bukannya mudah sebenarnya Irfan untuk melengkapkan jadual KWLH ini. Kalau dalam kelas apabila perbincangan kumpulan kan memang perlukan bimbingan guru juga dan mereka perlu ada kerjasama yang baik. Jadi cikgu nak bagi 5 untuk setiap bintang seorang. untuk Baik, apa kata sekarang murid. kita berikan tepukan dulu untuk mereka Ya, cikgu. terima kasih, Baik, Irfan. tahniah kepada semua murid cikgu yang sememangnya telah pun berjaya menjawab dengan cemerlang sekali. Jadi, sementara Bu Irfan nak tampal banyak sangat bintang dekat sini, apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM untuk slot mendengar rendah. Didik TV KPM. Baiklah, masih bersama kami tentunya di Didik TV KPM untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 1. Dan saya percaya kita akan beralih pula kepada topik seterusnya iaitu cakna kata indah bahasa. Sedap benda tu. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit apa maksudnya dan apa yang kita akan pelajari. Terima kasih Irfan. Cakna kata indah bahasa. Sebutan Irfan tu sangat sedap didengar ya. Jadi untuk segmen ini murid-murid perlulah memberikan maksud bagi kosakata dan ungkapan menarik dari dalam petikan teks dengan menggunakan pelbagai sumber. Jadi seperti kita sedia maklum, murid-murid tadi telah membuat bacaan bagi petikan 1 dan petikan 2 iaitu petikan fiksyen dan bukan fiksyen. Jadi untuk itu ada kosakata, ada ungkapan menarik yang terdapat dalam bahan bacaan tadi. Oleh itu menepati objektif setiap pelajaran kita, murid-murid perlulah mencari maksud menggunakan
sumber seperti Kamus Dewan ataupun murid-murid bolehlah melayari portal Pusat Rujukan Persuratan Melayu untuk mencari maksud perkataan. Jadi sebelum murid-murid mula mencari maksud perkataan, cikgu bagi dulu tugasan ini kepada mereka. Maksudnya cikgu dah penggalkan ya murid-murid bahagian petikan yang mereka perlu cari kosakata dan ungkapan tadi. Jadi murid-murid boleh tak bantu cikgu cuba murid-murid angkat kayu aiskrim yang murid-murid ada pada tangan murid sekarang. Cuba cikgu nak tengok warna apa yang murid-murid dapat. Ni Ifan kan, kalau ini murid-murid sebenarnya lebih teruja kalau kita bagi mereka giliran dalam bentuk macam ni. Jadi pembelajaran akan lebih menarik seperti PAK 21 yang kita sebutkan. Jadi kalau kita lihat, okey, Swega warna merah, Hafiz Azri warna hijau, Alia warna biru dan Fauzan warna kuning. Betul? Okey, jadi untuk Swega akan mencari maksud dan makna perkataan bagi bahagian petikan yang pertama. Bagaimana color warna kuning tadi Fauzan akan cari pula maksud dan kosakata bagi ungkapan menarik dan kosakata bagi petikan bahagian yang kedua untuk cerpen. Okey. Kemudian kita tengok tadi Hafiz warna hijau. Hafiz akan cari maksud perkataan bagi petikan rencana bahagian 1. Manakala berwarna biru tadi Alia. Carilah maksud kosakata dan ungkapan menarik bagi petikan rencana bahagian yang kedua. Jadi inilah dia yang telah cikgu penggalkan. Murid-murid tengok pada skrin ataupun murid-murid dapat ada buku kan, boleh tengok bahagian yang telah cikgu bahagikan. Jadi murid-murid bolehlah kita mula masuk ke dalam pautan Jamboard yang telah cikgu berikan untuk murid-murid melengkapkan tugasan ini. Boleh? Okey, jom kita tengok. Murid-murid boleh masuk dan cuba siapkanlah cari maksud terlebih dahulu melayari laman Sesawang PRPM. Okey, sebenarnya laman Sesawang itu telah diwujudkan oleh Dewan Bahasa Pustaka Malaysia. Ya. Okey, baik. Sekarang kita nak bagi masa dulu betul, kepada Ifan. murid-murid kita untuk masukkan jawapan mereka yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Okey. Carilah maklumat yang terdapat dalam cerpen itu dan masukkan ke dalam Jamboard yang telah cikgu sediakan. Baik, sementara mereka tengah memasukkan jawapan cikgu, Ifan ada satu soalan kepada cikgu. Silakan Ifan. Baik, saya lihat di mana penggunaan kamus adalah sangat penting kepada murid-murid kita, terutamanya dalam bahasa Melayu misalnya. Jadi apakah kaitan penggunaan kamus dalam kelas dan juga mungkin cikgu boleh kaitkan sedikit dengan pembelajaran abad ke-21. Macam mana cikgu? Baik Ifan, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi memang benar Ifan katakan tadi, penggunaan kamus sangat penting dalam kepada murid-murid lah. Kalau boleh jadikan kamus ini sebagai kawan baik, kerana apa? Apabila murid-murid ingin membina ayat, mereka perlulah mengetahui maksud kosakata ataupun ungkapan menarik yang mereka ingin bina. Betul tak? Jadi untuk penggunaannya lebih tepat, apabila nak bina ayat, maka perlulah tahu maksudnya. Jadi cikgu nak kongsikan sedikit macam Ifan tanya tadi tentang pembelajaran abad ke-21. Bagaimana kita nak kaitkan dengan penggunaan kamus di dalam kelas. Jadi cikgu boleh lakukan seperti cikgu beri peluang kepada murid-murid untuk melayari sendiri laman Sesawang tersebut dengan menggunakan contoh menggunakan laptop cikgu kan. Jadi murid-murid yang tak pernah berpeluang mencari maklumat ataupun mencari maksud dalam laman Sesawang PRPM ini, kita panggil ke depan ikut giliran kumpulan ataupun murid tertentu, kita bagi mereka mencuba cari sendiri perkataan yang ditetapkan. Manakala kumpulan lain gunakan kamus seperti biasa. Jadi di sini kita dapat berikan murid peluang menggunakan teknologi lah TMK. Dan dalam PAK 21 penggunaan teknologi maklumat itu sangat juga diutamakan, digalakkan. Jadi boleh diaplikasikan PAK 21 dalam penggunaan kamus di dalam kelas. Baik, sungguh jelas di mana memang kita cuba terapkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran abad ke-21. Baik, untuk sekarang ini adakah murid-murid cikgu dah bersedia atau bagaimana? Okey, cikgu lihat dahulu. Okey, kita tengok mengikut muka surat Ifan ya. Jadi mungkin nampaknya yang pertama sudah selesai, kedua juga sudah selesai. Okey, kita tengok pergi yang murid yang seterusnya. Okey, cikgu rasa masih lagi dalam menjawab soalan. Murid yang terakhir sudah pun selesai. Jadi mungkin kita boleh mulakan dulu dengan yang pertama. Silakan. Murid yang pertama untuk berkongsi jawapan yang telah mereka cari bagi maksud kosakata atau ungkapan menarik bagi petikan yang pertama. Silakan. Izinkan saya, cikgu. Ya, silakan Swega. Maksud kosakata tersenyum kelat ialah senyuman yang dibuat-buat. Baik. Seterusnya, lubuk hatinya yang bermaksud dalam hati. Selepas itu,
berbelah bahagi yang bermaksud tidak tetap atau teguh. Baik, terima kasih Suega. Jadi kita dapat kaitkan dengan cerpen kita tadi kan. Siapa nama tadi? Sanum Ala itu tak gembira nak Tak masuk gembira. asrama kan. Jadi akhirnya perasaan dia berbelah bahagi pada awalnya. Jadi kita tengok pula yang murid yang kedua, boleh? Silakan. Okey, murid yang kedua sila kita dengarkan jawapan yang akan dikongsikan. Izinkan saya, cikgu. Ya Fauzan, silakan. Maksud kosakata atau ungkapan menarik bagi tersentak ialah terjaga atau tersedar dengan tiba-tiba. Baik. Selain itu, maksud kosakata atau ungkapan menarik bagi senior pula lebih tua dari segi usia, akhir sekali teruja yang bermaksud timbul minat atau keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Baik, jadi ketiga-tiga ini ialah kosakata, betul? Jadi terima kasih Fauzal atas jawapan yang diberikan. Jadi kalau kita dapat lihat jawapan ini memang bertepatlah dalam sebab murid-murid menggunakan kamus kan. Jadi jawapan ini mesti tepat dan sesuai dengan konteks ayat situasi yang berlaku dalam cerpen tadi. Jadi kita teruskan dengan murid yang kedua bagi petikan yang kedua. Maaf, murid pertama bagi petikan kedua. Silakan. Izinkan saya untuk minta Oh cikgu. ya, Hafiz Azri, silakan. Transformasi, perubahan bentuk dari sifat, rupa, keadaan dan lain-lain. Yang kedua, serik digital, pandai digital, komputer, beroperasi dengan menggunakan angka atau aksara mewakili data. Yang ketiga dan terakhir, tiap-tiap ada kemahuan, tentu ada jalan. Baik, terima kasih Hafiz. Hendak seribu daya tak hendak seribu Baik, terima kasih. daya. Itu kita panggil ungkapan menarik. Terima kasih Hafiz. Jadi bersesuaian dengan PAK nombor 1 ini, murid-murid kena berusaha untuk sama-sama dengan guru-guru melaksanakan aktiviti dalam PAK di dalam kelas. Jadi terima kasih Hafiz. Cikgu beri kita teruskan dengan murid yang seterusnya. Okey, sudah selesai. Silakan. Saya ingin cuba cikgu. Ya Alia. Maksud kosakata atau ungkapan menarik yang saya jumpa ialah kolaboratif yang bermaksud erat, kerjasama antara dua pihak ataupun lebih. Baik, terima Seterusnya bersekutu bertambah mutu yang bermaksud bersatu atau bersepakat bagi menjadikan lebih berkualiti atau nilai bagi sesuatu. Baik. Yang terakhir serampang dua mata iaitu sesuatu dasar, program dan sebagainya yang mempunyai dua matlamat. Baik, terima kasih. Maksudnya keempat-empat murid cikgu telah pun selesai memberikan maksud bagi kosakata atau ungkapan menarik berdasarkan petikan tadi Irfan. Jadi Irfan, kita cikgu nak minta murid-murid cikgu ni berikan penilaian kepada rakan mereka yang membuat tugasan tadi. Jadi cikgu nak minta murid kumpulan pertama tadi cuba berikan komen kamu bagi kumpulan kedua. Siapa nak berikan? Bagaimana prestasi rakan-rakan sendiri? Macam mana? Izinkan saya, cikgu. Okey, terima Silakan, kasih Suega. Suega. Jawapannya tidak kesalahan ejaan, cikgu. Oh, tiada kesalahan ejaan. Okey, lagi? Maksudnya boleh difahami juga maksud. Cemerlang tak jawapan mereka, Suega? Cuba Suega bagi tahu dekat Abang Irfan berapa bintang Suega nak bagi Okey, kepada baik, betul. rakan-rakan. Berapa bintang Suega nak beri kepada rakan-rakan dan kumpulan Sebab kedua? katanya macam bagus kan jawapan tadi. 5. 3 bintang. Okey. 5? 5 ke 3? 5 bintang 5 ke saya kira. 3, Suega? Baik, terima kasih Suega. 5 bintang. 5 bintang. Okey, Jadi baik. cikgu pun bersetuju sebenarnya dengan Suega sebab kalau kita lihat kumpulan Fauzan dan juga kumpulan Hafiz dan Alia ini jawapan mereka cari ini agak panjang. Namun begitu okey, kita dapat lihat Hafiz ada sedikit kesalahan ejaan di sana Di mana, cikgu? atau seperti atau jadi attach. Jadi di sini okey. cikgu tolak bintang dia sikit boleh? Tolak sikit. Jadi berapa bintang tinggal? Cikgu bagi berapa bintang? 4. 3 atau 4 bintang. 3 Okey, bintang. 3 bintang lah untuk 3 kumpulan bintang ini. sebab salah ejaan. Sebab tu Okey. kena berhati-hati. Ya, Okey? baik-baik. Sekarang kita nak minta pula kumpulan kedua untuk berikan penilaian kepada prestasi rakan kamu tadi untuk yang mereka bentangkan bagi jawapan kosakata dan ungkapan menarik. Silakan. Siapa nak cuba? Izinkan saya, cikgu. Ya, Hafiz. Mereka mudah untuk difahami dan nada mereka Jawapan yang Bagaimana, jawapan Hafiz? mereka sangat tepat dan mudah difahami. mudah difahami. Jawapan yang tepat dan mudah okey, jawapan difahami. tepat mudah difahami. Maksud dari segi pembentangan tadi mereka pun faham apa yang disampaikan oleh rakan-rakan dari segi maksud dan juga maksud bagi kosakata dan ungkapan menarik tadi Irfan. Jadi Hafiz nak bagi berapa bintang kepada kawan-kawan?
Saya nak bagi 10 bintang cikgu. 10 bintang. Banyak sangat. Sangat Hafiz. Dia sayang kawan ni. Okey. Baiklah, jadi pada cikgu, memang betul mereka telah pun berjaya memberikan maksud kosakata dan ungkapan menarik tadi dengan tepat. Jadi cikgu bagi 5 bintang lah 5 untuk bintang kumpulan untuk ini. kumpulan Maksudnya untuk kedua. Swega dan juga Fauzan. Ya, jadi murid-murid tahniah murid sebab telah pun berjaya menyelesaikan tugasan kita yang kedua ini, iaitu mencari makna bagi kosakata dan ungkapan menarik. Moga boleh digunakan dalam membina ayat karangan maupun dalam kemahiran bertutur. Sangat cantik kalau dapat digunakan. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita boleh gunakan dalam karangan untuk periksaan dan juga boleh kita gunakan dalam kehidupan seharian untuk bertutur dengan orang lain Ya, juga. betul, Irfan. Baik. Jadi, kita pun dah selesai untuk segmen kali ini. Kita ingin berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM untuk slot mendengar rendah Bahasa Melayu. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM dan kita sebenarnya dalam topik Bahasa Melayu tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Irmam. Okey, untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula wadah perbincangan kita? Baik, terima kasih Irfan. Wadah perbincangan kita baik sekali ayat tersebut. Maka kita akan masuk kepada segmen terakhir, fahami, hayati. Baik, apakah yang murid-murid perlu fahami dan hayati? Tadi kita dah baca petikan, kita dah cari maksud, kosakata dan ungkapan menarik. Maka untuk yang ini, murid-murid cikgu minta murid-murid membina ayat daripada kosakata dan ungkapan menarik yang telah murid pelajari tadi. Jadi sebelum itu, murid-murid bolehlah lihat pada paparan skrin. Jadi murid-murid, untuk murid yang pertama iaitu Swega, kan? Jadi murid-murid yang dapat murid pertama itu Swega akan membina ayat bagi kosakata berbelah bahagi, seterusnya teruja, hendak seribu daya tandak seribu dalih murid yang ketiga, dan yang keempat serampang dua mata. Jadi murid-murid bolehlah mula menuliskan jawapan untuk membina ayat yang telah cikgu tetapkan tadi. Boleh? Ini antara ungkapan menarik yang telah kita bincangkan tadi. Ya, dan juga kosakata yang telah kita cari tadi maksudnya. Betul. Kan. Jadi sekarang kita nak tengok bolehkah murid membina ayat. Jadi Irfan, untuk membina ayat ini sebenarnya ada juga tekniknya. Baik. Jadi murid-murid mungkin murid bolehlah mulakan dengan subjek di hadapan dan seterusnya predikat di belakang. Jadi penggunaan kosakata itu kita kena lihat juga sesuai ataupun tidak dengan konteks ayat. Saya pernah dengar cikgu, kalau di sekolah dulu, cikgu tekankan kalau nak bina ayat, kena bina ayat majmuk sebab lagi banyak. Maksudnya menggunakan kata hubung. Kata hubung. Okey, boleh. Dan yang penting mesti gramatis. Mesti gramatis. Ya, mengikut kata tabas yang betul. Jadi cikgu kira, adakah murid cikgu sudah bersedia untuk membacakan, berkongsi jawapan mereka bagi ayat yang telah dibina? Boleh? Okey, nampaknya Hafiz dah bersedia. Okey, kita nak dengar siapa dahulu untuk kongsikan jawapan kamu. Silakan. Kita bagi Hafiz lah, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Silakan Hafiz. Dengar sikit Hafiz. Bina ayat macam mana tu, silakan. Jika saya, Ya, Hafiz. murid perlulah berusaha dan rajin dalam menuntut ilmu kerana hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Okey, baik. okey. Ayatnya Cantik. mudah saja, ayat ringkas. Maksudnya hendak seribu dalih tak hendak seribu dalih. Tuntut ilmu betul-betul lah. Walaupun susah, walaupun payah macam mana pun tak boleh ada kata tidak. Sebab keinginan itu boleh dicapai kalau kita usaha sungguh-sungguh. Baik, seterusnya. Siapa ingin kongsikan jawapan? Izinkan saya, cikgu. Baik, Swega. Terima kasih. Silakan. Hati saya tidak lagi berbelah bahagi untuk tinggal di asrama kerana saya percaya ilmu boleh dituntut di mana-mana sahaja. Inilah ayat saya, cikgu. Baik. Murid yang bagus lah. Bukan macam Irfan yang tadi tu. Nak masuk asrama muka masam-masam Ya, kan? maksudnya Swega menggunakan konteks yang sesuai dalam Baik. pembelajaran kita pada hari ini. Tak rasa dia dah tidak berbelah bahagi untuk masuk asrama. Konteks ayat tadi juga bersesuaian dengan sesi pelajaran kita pada hari ini. Tahniah Swega. Jadi cikgu nak dengar pula jawapan yang ketiga daripada murid yang ketiga. Silakan. Izinkan saya, cikgu.
Fauzan. Saya berasa teruja untuk menjalankan pelbagai aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Wah. Wah, teruja untuk menjalankan aktiviti pembelajaran di bilik darjah. Apatah lagi kalau cikgu-cikgu menjalankan aktiviti pembelajaran abad ke-21. Betul. Tentu menarik. Terima kasih Fauzan atas jawapan tadi. Jadi, cikgu rasa keempat-empat murid cikgu telah pun berjaya membina ayat dan membentangkan jawapannya, betul? Yang serampang dua mata belum lagi. Oh, serampang dua mata. Cikgu terlupa, minta maaf. Silakan yang keempat. Silakan. Izinkan saya cikgu. Alia, silakan. Pembelajaran abad ke-21 ibarat serampang dua mata kerana murid mampu menghasilkan sesuatu dan menguasai pelbagai kemahiran. Baik, tepat sekali. Jadi kalau murid-murid dapat imbas kembali bacaan teks tadi, sememangnya itulah peranan PAK 21 dalam pembelajaran abad ke-21, pelaksanaannya untuk melahirkan murid-murid yang serba boleh, Betul. yang banyak kemahiran dari segi bahasa dan sebagainya. Jadi terima kasih murid-murid cikgu, keempat-empatnya telah ini baru betul empat-empat berjaya. Baru betul. Kau tak merajuk nanti Alia. Membina ayat dengan begitu baik sekali. Jadi cikgu, berapa ganjaran? berapa ganjaran kita nak berikan? Jadi ayat Swega tadi sangat cantik dan gramatis. Cikgu nak bagi Swega 5 bintang boleh ke? 5 bintang masih banyak untuk ke? Swega? Boleh Banyak cikgu, sangat ada ke? lagi. Jangan Tidak risau. sesuai kan? Tidak habis bintang di langit. Ya, 5 bintang Okey. untuk Swega. Begitu juga dengan ketiga-tiga murid cikgu lah. Cuma tadi ayat daripada yang ketiga Siapa, tadi siapa? cikgu? Yang ketiga tadi Hafiz. Fauzan. Saya kira Hafiz dia agak pendek sedikit, Oh, hendak okey. seribu daya tak hendak seribu Oh, dalih. betul. Tapi masih betul juga Masih Irfan betul. sebab konteks saya itu sesuai dengan peribahasa. Jadi cikgu rasa memang cikgu nak bagi 5 bintang lah. Semua 5 cikgu Untuk kelima-lima, keempat-empat murid cikgu ini. Baik, kita berikan tepukan untuk mereka dahulu. Tahniah murid-murid cikgu. Nanti abang Fatah tampal sebab banyak yang nak tampal ni. Okey, baik sekarang ni mungkin kita boleh dapatkan rumusan daripada dua murid cikgu yang datang untuk slot hari Okey, baik. Terima kasih Irfan. Jadi murid-murid, mungkin murid boleh kongsikan apakah yang murid telah pelajari pada hari ini? Siapa nak memberikan pandangan yang telah kamu dapat daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Siapa nak mulakan dulu? Izinkan saya cikgu. Baik, Fauzan. Silakan Fauzan, wakil hero kita. Saya dapat pelajari membaca secara ekstensif daripada pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen menggunakan teknik bacaan KWLH. Baik, terima kasih Fauzan. Boleh kita dengar yang kedua pula? Irfan? Murid yang kedua, silakan. Silakan. Izinkan saya cikgu. Ya, teruskan Alia, silakan. Silakan Saya Alia. dapat menggunakan kosakata yang menarik. Dapat menggunakan kosakata yang menarik. Selain Menarik. kosakata? Perkataan yang menarik. Kosakata dan ungkapan yang menarik. Tak apa, cikgu bantu Alia ya. Jadi secara keseluruhannya terima kasih Fauzan dan juga Alia. Jadi murid-murid sebenarnya secara keseluruhannya Irfan mereka telah pun berjaya mencapai objektif ataupun hasil pelajaran kita pada hari ini kerana murid-murid telah pun melengkapkan borang KWLH dengan pelbagai bahan iaitu bahan fiksyen dan bukan fiksyen bagi tajuk Anak Kampung Sira Menuju Cita-Cita dan yang kedua tentang rencana pembelajaran abad ke-21. Selepas itu mereka cari maksud perkataan. Sebab apa? Mereka nak meningkatkan penguasaan kosakata dan ungkapan menarik kan. Betul. Jadi apabila dah tahu maksud, mereka faham, mereka hayati, mereka bina ayat dalam seperti kita dengar tadi. Jadi tahniah cikgu ucapkan kepada keempat-empat murid cikgu dari bagi sesi belajar kita pada hari ini. Baik, itu dari segi rumusannya cikgu Ya. kan? Itu dari segi rumusan. Bagaimana pula dengan pentaksiran keseluruhan prestasi murid-murid cikgu untuk hari Jadi ini? Cemerlang atau bagaimana? Baik, terima kasih Irfan. Jadi secara keseluruhannya sudah tentulah cikgu nak bagi cemerlang sebab bacaan ini sebenarnya suatu cabaran yang tinggi juga untuk murid-murid ya, habiskan bacaan, Betul. lengkapkan pula apa yang telah mereka dapat, mereka perlu lengkapkan maklumat. Jadi perlukan usaha yang gigih Betul. untuk menuntut ilmu ni. Jadi semoga ilmu yang kita dapat hari ini murid dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian, terutama juga. untuk ayat binaan ayat kosakata dan ungkapan yang menarik. Sangat berguna untuk digunakan dalam peperiksaan nanti. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kita bagaimana rakan-rakan yang berada di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan dekat Baik. mana? Terima kasih Irfan. Jadi murid-murid bolehlah melayari laman web sumberku yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi sebelum itu murid-murid di rumah, cikgu juga ada satu aktiviti ataupun pembelajaran untuk murid-murid laksanakan. Jadi murid-murid bolehlah lakukan aktiviti bacaan tadi menggunakan teknik KWLH bagi bacaan luas yang bertajuk Disiplin Menjanakan Kecemerlangan Murid. Jadi bertepatan dengan wadah ilmu ini Irfan, untuk cemerlang kita perlulah ada
disiplin yang tinggi, betul. Jadi murid-murid boleh buat bacaan dan hantarkanlah hasil tugasan tersebut kepada guru masing-masing. Baik. Buku teks KSSM tingkatan 1 muka surat 168. 168. Itu dia perkongsian daripada Cikgu Irmah, dan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Sama-sama, kerana Irfan. datangnya ke sini berkongsi kepada kita ilmu dalam bahasa Melayu. Jadi, seperti yang kita telah bincangkan tadi, jangan kita sekali alpa dan lupa untuk terus menimba ilmu kerana hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Saya Irfan Syahmi, jumpa lagi di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.